Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di kebun anda. Okey, hari ni saya masuk ke kebun. Mungkin dah hampir selepas tempoh saya kembali semula ke kebun. Saya rasa dalam tempoh satu bulan senang saya cakap dalam tempoh 6 minggu lah selepas saya kembali semula ke kebun. Sekarang ni pokok saya dalam keadaan yang orang kata hampir pulih, walaupun tidak pulih dan dengan sepenuhnya. Seperti konten yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan, sebelum ni saya ada buat sesi pembajaan menggunakan baja kopi. Okey, selepas tu saya gunakan baja yang saya beli di Cameron Highland, iaitu dalam konten ni juga, dalam konten sebelum ni pun saya ada tunjukkan jenis baja tersebut. Jadi saya tengok pokok saya sekarang alhamdulillah memang dalam keadaan yang agak cantik lah. Walaupun dia tak pulih sepenuhnya, tapi nampak pokok tu dah kembali berpucuk, berdaun hijau dan sebagainya. Okey tuan-tuan, seperti yang saya janjikan kepada tuan-tuan, segala bentuk apa yang saya buat dalam kebun ni, ataupun baik buruk yang berlaku dalam kebun saya ni, apa yang saya letak, apa yang saya buat, saya akan paparkan kepada tuan-tuan. Semoga apa yang saya tunjukkan tersebut menjadi panduan kepada tuan-tuan semualah. Tak bermaksud apa yang saya beritahu, mungkin apa yang saya kongsikan tu betul, tapi saya buat, saya tunjuk apa jadi. Jadi mungkin tuan-tuan boleh ambil iktibar ataupun ambil sedikit input yang berguna mungkin kepada tuan-tuan. Okey, tapi sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk tekan butang notifikasi, dan juga sekiranya tuan-tuan inginkan pertanyaan, boleh komen-komen lah. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab berdasarkan saya punya pengetahuan. Okey. Dan saya tak, kalau sekiranya saya tak boleh jawab, saya akan beritahu lah. Okey tuan-tuan, jom kita tengok macam mana saya punya kebun. Tapi sebelum tu saya nak siap-siap dulu, baru sampai. Okey, aktiviti saya ni saya nak menebas sebenarnya, tapi terlanjur saya nak buat aktiviti menebas ni. Saya nak kongsikanlah sikit kepada tuan-tuan. Apa tu? Saya ambil stokin sekejap. Saya kongsikan kepada tuan-tuan. Saya punya keadaan pokok sekarang ni alhamdulillah. Ni tuan-tuan, yang saya beritahu itu saya punya pagar ni diceroboh oleh kerbau. Dan dia itulah tumbang-tumbang, saya pacakkan balik. Yang mana tali besi, tali dawai ni dan juga netting ni saya tidak dapat balikkan semula. Sebab apa, dia dah bergumpal dengan netting. Jadi begitulah keadaan dia. Saya just buat tali elektrik saja di bahagian atas. Saya harap lepas ni tak adalah pencerobohan. Seperti tuan-tuan tengok, hari tu saya tak sampai sebenarnya. Tak sampai 2 bulan lagi. Mungkinlah 2 bulan. Sebab sebelum saya masuk tu saya dah upah orang untuk meracun. Tempoh 2 bulan kebun saya dah kembali tumbuh rumput. Seperti yang saya beritahu tuan-tuan lah, saya tidak menggunakan racun jenis sentuh. Saya gunakan racun jenis saya tak gunakan racun jenis serap. Saya gunakan jenis perawit aktif glufosinat amonium, iaitu sejenis perawit aktif yang bersifat sentuhan. Ataupun kebanyakan yang pekebun-pekebun selalu gunakan adalah Basta lah. Tapi saya tidak menggunakan klon Basta. Tidak menggunakan Basta, tapi Kembas. Jenama Kembas 15. Kalau tuan-tuan nak cari untuk racun jenis sentuh ni, yang klon Basta ni, tuan-tuan boleh tengok lah. Nombor dia ada 15 kat ujung tu. Kebanyakan dia adalah adik-beradik Basta lah. Basta 15, Kembas 15, Bufos 15, apa lagi Ken ke?
Saya pun lupa dah. Jadi itu antara racun yang saya pernah gunakan. Dan saya gunakan Kembas ni adalah yang terbaik. Semua rumput hari itu mati, termasuk anak-anak kayu yang kecil. Sekarang ni dah tumbuh semula. Sebab apa? Seperti yang saya beritahu, racun ni dia tidak merosakkan tanah lah. Walaupun memang kita tahu bila kita racun, permukaan tanah ni dah terdedah. Jadi sedikit sebanyak racun tersebut masuk ke dalam tanah, tapi dia tidak merosakkan tanah yang bersifat ekstrim lah, seperti racun cerak akar, seperti randap, apa lagi, ikomek. Racun-racun tersebut memang merosakkan tanah, memang mati terus tanah. Kalau racun Kembas ni ataupun Bufos ataupun Basta ni, dia tidak terlalu mengasidkan tanah. Jadi seperti yang tuan-tuan tahu, saya tak mampu nak tebas. Tengok tu yang keliling saya tebas tu dah menghijau semula dah. Jadi hari ni saya nak tebas semula di keliling sahaja, dan juga di bahagian tanah tetap saya akan racun. Sebab apa? Memang teruk. Sebab apa, umbi-umbi pisang pun masih ada lagi. Memang susah lah untuk saya tebas. Dan juga nanti mungkin saya akan buat sistem parit lah, kalau ada modal lah, untuk saya mengelakkan air bertakung. Kalau tengok ni tuan-tuan, air bertakung hujan semalam yang lebat. Saya punya pokok kelapa tu dah tumbang 2 batang. Okey tuan-tuan, jap saya nak siap-siap dulu. Lepas tu kita tengok macam mana pokok dia. Kalau tengok daripada sini dah nampak tuan-tuan, pucuk-pucuk tu nampak. Tu dia. Okey, pucuk-pucuk dah mula keluar, daun dah mula menghijau. Hari tu memang tuan-tuan tengok pun ya, ada yang cakap, boleh pulih ke kan? Jadi saya tunjukkan pada tuan-tuan apa yang saya buat tu hari, dan saya tunjukkan apa yang berlaku pada kebun saya. Okey. Okey tuan-tuan, seperti saya beritahu tadi, saya nak review sikit apa yang berlaku selepas hampir 2 bulan, tak sampai lah 6 minggu kot. Saya tak ingat dah tarikh dia. Sekarang ni saya rakam ni berapa bulan ni? 20. Okey, 20 hari bulan 8. 20 hari bulan 8. Hari tu saya masuk dalam bulan ujung bulan 7 lah, lebih kurang macam tu. Dekat-dekat ujung. Saya pun tak ingat dah. Tapi saya rasa lebih kurang dalam sebulan lebih. Jadi saya nak review kepada tuan-tuan macam mana keadaan pokok dia sekarang. Kita tengok. Okey, jom kita tengok. Okey tuan-tuan, ni pokok yang saya tunjuk hari tu. Dekat selalu tempat saya parking, dekat pot saya punya barang-barang saya kulubungkan bawah ni. Dulu memang sangat teruk lah. Tengok serangga pun ada hujan yang kuat kan. Tak boleh fokus. Okey, jap saya tukar mode sekejap. Okey tuan-tuan, tak nampak. Payah juga. Tengok tu, dibahan oleh serangga. Lepas tu serangga pun ada. Okey, nampak ke? Ya Allah, susahnya. Ada kombang kat sini. Ni dia kombang-kombang. Kombang dia tu. Ya, tak nampak. Ni dia. Ni kombang yang biasa lah. Terdapat pada pokok durian ni. Kombang ni akan memakan semua daun-daun ni. Dia akan beranak pinak di sini. Kombang ni biasa berkapal-kapal. Duduk dekat kita punya pokok ni, dia akan berkapal-kapal lah. Dan dia sangat cepat membiak. Walaupun minggu lepas saya racun, tapi hujan yang kuat. Jadi lepas tu dia cepat, nampak kesan racun tu dah mula hilang lah. Okey tuan-tuan. Okey, ni keadaan pokok saya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah hari tu memang sangat teruk.
Okey, last konten saya berkaitan dengan baja yang saya beli di Cameron Highland. Itu batang dia yang stres, hitam, kesan garu oleh kerbau pun banyak. Dahan-dahan yang bengkok patah pun banyak. Jadi sekarang ni alhamdulillah lah. Kalau tuan-tuan tengok agak meriah. Lepas tu berat, daun dia dah mula berat. Daun dia dah mula melentur lah. Tengok tuan-tuan, daun dia dah, pucuk dia dah banyak. Dah dua kali sorong dah kot pucuk ni. Sebab kali pertama saya letak baja kopi. Lepas tu saya letak baju soya fish tu. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, baju soya fish ni saya letak dalam, dah tak ada dah. Dah hancur dah. Hujan lebat betul tuan-tuan. Hujan memang lebat betul. Dah tak ada kesan dia. Kalau tengok dia dah, okey tuan-tuan, dah mula berpucuk dengan cantiknya. Okey, semualah. Kalau tuan-tuan tengok, okey, hampir semua pokoknya okey kembali cantik. Walaupun tuan-tuan tengok hari tu, pokok ni memang toge lah. Hari tu 2 batang ni. Pokok ni survive yang teramat sangat lah. Dia selalu berwinangan air pada musim hujan. Lepas tu susah saya nak pulihkan akar dia. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, ni sebenarnya batang utama dia. Dia mati pada peringkat awal. Dia sehidupkan dahan dia. Jadi dahan dia tu lah yang membesar sekarang ni. Okey, jadi dah kembali elok semula. Ni tuan-tuan pokok yang berumur 1 tahun. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun setengah. Pokok ni, umur yang ni 1 tahun. Yang lain ni 1 tahun. Dia ni mati pada bulan 12 tahun lepas. Okey. Lepas tu saya terlanjur saya buat apa hari tu, saya panggil backhoe masuk tu. Buat apa hari tu? Untuk saya buat kebun dekat ni. Saya terangkan kawasan kebun sawit saya tu. Jadi saya suruh dia masuk buat busuk. Sebab ni berlinangan air ni, musim hujan ni. Buat ni kawasan yang berbukit. Dia dapat air mengalir daripada kebun-kebun sebelah tu. Dia bertakung di sini. Saya buatlah busuk sini sekejap. Jadi pokok ni walaupun dia 1 tahun setengah, setahun, dia kan 1 tahun 6 bulan lah kot. Tengok dia punya batang ni. Boleh kejar yang lain. Dah nak kejar dah. Imagine lah. Saya pun takjub juga. Walaupun dia tak sampai 2 tahun lagi ni. Ni pokok ni tak sampai 2 tahun lagi. Tapi pokok dia agak tinggi, itulah 3 kaki saya tanam. Tapi 5-6 bulan tu memang dia tak berakar. Dia lambat sebab pokok tu pokok stres, pokok yang dalam polybag ni. Okey, ni walaupun kesan garu-garu tu nampak dia dah mula tumbuh balik. Ni saya iris sikit dengan parang tu sebab tu nampak merah ni. Jadi saya tak sapu ubat apa-apa pun tuan-tuan. Yelah baru ni lah ni, baru 2 dalam tempoh 5-6 minggu ni baru saya masuk. Saya tak sempat lah nak buat benda-benda ni semua. Saya just isi baja je. Dan sembuh racun kulat dan serangga baru 2 kali. Baru 2 kali saya sembuh folia dan juga racun kulat lah. Saya tengok ada pokok tu memang teruk kena antranox. Musim hujan panas dia memang cepat lah. Memang dia akan cepat kena kulat. Tengok tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Pokok ada yang tanya, pokok sini jarak berapa kaki? Ni 30 kali 30 tuan-tuan. 30 yang kali. Ada yang kata jarang, ada yang kata rapat. Sebenarnya agak rapat. Sebenarnya agak rapat. Okey. Ni sebenarnya lainin pokok sawit. Masa saya tanam ni, pokok sawit masih ada.
Dan saya just pokok sawit umur 3 tahun. Dia rimbun macam tu. Saya just tanam di tengah-tengah dia. Jadi lining dia saya buat lining hari tu 3 segi. Kawan tengok saya punya jalan ni menyerong. Sebab apa saya ikut lining 3 segi. Dia bukan lining yang lurus 4 segi. Jadi oleh kerana lining 3 segi, kawasan tepi tu pula saya biarkan dalam 30 kaki. Tepi tu dalam 30 kaki. Sebab saya tak nak ada masalah ke depan. Nak kawalan musuh dan sebagainya. Jadi dia agak ada berapa baris ni yang melintang ni, 6 ke 7 baris. Lebih kurang macam tu lah. Jadi okey, ni pokok yang paling subur dulu tuan-tuan dalam kebun saya ni. Tapi dahan dia 4-5, berapa dahan ni, habis semua. Tengok tu dahan tu kena bahan nak ke bau. Banyak lah dahan-dahan yang tak ada, yang tak sepatutnya buang. Batang ni pun boleh tahan juga, tapi dia sakit teruk lah. Dia sakit teruk ni baru nak pulih semula. Ni duri hitam 3 batang ni. Saya tak tahu tanah dia jenis apa ni. Dia memang kuning macam tu. Macam kuning macam tu. Walaupun saya dah letak baja, berpucuk tetap berpucuk. Tapi ada unsur dia yang tak cukup lah, menyebabkan colour dia macam tu. Nanti saya akan bubuh lah apa-apa yang patut. Saya tengok nanti. Saya akan tunjukkan pada tuan-tuan apa yang saya bubuh kepada 3 batang ni, nak bagi dihijau balik. Okey, ni pun dah kembali pulih. Ini kena kengker batang. Nak kata kengker batang tak juga. Saya kahwin sendiri ni tu. Saya kahwin sendiri, saya potong agak rapat dan juga dia memburuk. Dia memburuk sampai ke bawah. Memang teruk lah pokok ni tuan-tuan dulu. Dia orang cakap buang je lah, kan? Tapi saya jaga-jaga. Alhamdulillah dah mula elok. Saya tunjuk satu lagi. Lepas tu dah lah memburuk dulu. Kena garu pula dah kerbau. Ni dulu memburuk separuh batang, hampir putus ni kat sini. Hampir putus sebab dahan dia punya batang dia ada besar ni je. Lepas tu dia kena kengker tu sampai ke batang-batang dia buruk. Lepas tu sekarang dah pulih lah. Dia kena garu pula dengan kerbau je, tengok tu. Tapi saya nak tunjuk tuan-tuan, kembali meriah balik, kembali berpucuk balik dengan cantik lah. Walaupun daun dia tak berapa subur lagi lah. Nak berbandingkan dulu yang saya jaga selalu, saya letak folia setiap minggu, lebih cantik lah. Ini kiranya okey lah kan. Dan dia tak stres. Berpucuk, juga tak ada kulat pun kira okey lah. Ni pokok yang kecil. Kalau tuan-tuan ingat konten saya yang pernah tengok, saya tunjukkan pohon pokok ni memang sangat teruk dibanding dengan pokok-pokok yang besar tu. Stres dia memang sangat lah. Tengok macam ni kan, dia stres peringkat awal tu. Tengok daun-daun dia, tak ada pucuk, tak ada apa. Sekarang ni baru dia pulih semula. Nak pulih nampak tu dia mula dah berpucuk kan. Yang ni, yang pokok yang sangat ketara ni, dia punya rosak dia baru ni. Dia punya kulat dan sebagainya. Tengok ni antara pokok-pokok saya yang stres dulu. Kuning ni semua ni, macam nak mati lah. Memang kuning sekuning-kuningnya. Sekarang ni dah mula hijau. Lepas tu mula berpucuk balik lah. Jadi banyak lah yang saya tunjuk. Ni pokok yang kena garu tu, yang saya cakap hampir tumbang tu. Dah mula hijau balik, dah mula berpucuk balik. Okey ni tuan-tuan. Ni baja kopi yang saya letak tu. Saya rasa dalam setengah kilo kot yang pokok kecil. Setengah kilo saya letak. Dan juga begitu juga pokok-pokok yang lain lah. Pokok-pokok lain. Okey tuan-tuan, kat dalam kebun saya ni, pada yang pernah tengok, dalam kebun saya ni ada pokok naga tuan-tuan. Dan juga banyak jugalah saya dah makan buah dia.
Walaupun hari tu dia mati, dia apa? Dia memang mati terus disebabkan oleh dia tenggelam banjir. Jadi tinggal yang ujung-ujung dia hidup. Sekarang ni cantik semula. Dan baru ni memang kuning sekuning-kuning. Saya letak baju apa tadi? Baju soya tu. Jom kita tengok apa jadi pada pokok tu. Tuan-tuan, hari tu kuning sekuning-kuning ni. Dia kuning macam ni. Ni semua macam ni. Okay, semua macam ni. Tapi sekarang ni dia dah mula pulih. Hijau dah balik. Hijau dah balik. Tengok dia dah mula pulih dah. Nampak tu kesan baju soya yang saya letak. Tak banyak. Saya campak-campak macam tu je sebab hari tu semak ni. Belah sana saya tak letak ni. Saya campak-campak macam tu je. Jadi tengok. Tadi saya nampak macam ada buah. Mana ni? Ni tuan-tuan. Ni dia dah mula berbuah kembali. Ni akan masak sekaligus lah ni. Ada 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ini tak ada pun. Ni ada baru sebiji. Ni nampak buah dia dah masak. Esok boleh ambil dia ni. Dah masak. Hari tu saya dapat buah dia. Dia ada berapa batang je ni tuan-tuan. Tak banyak pun. Ni saya dah dapat 50 biji lah kot pokok ni. Walaupun hari tu dia mati. Dia mati tenggelam hari tu kan. Mati tenggelam, dia buruk ni. Yang atas dia timbul. Yang mencacak-cacak tu. Tinggi lah sebab sini lebih pada kepala itu. Tenggelamnya. Saya cocok balik kat situ. Saya kerat macam ni. Saya dapat satu, saya kerat macam ni. Macam ni. Saya katam-katam ni, saya cocok balik. Alhamdulillah dah boleh makan semula. Dah 1 tahun lah makna. Sekejap. 1,5 tahun lah dah. 1,5 tahun sebab saya dah makan hasil dia ni dah lebih kurang setengah tahun lah. Dia buah macam tu lah. 2 biji kan. Yang hari tu saya dapat dekat 30 biji satu hasil. Sebab apa dia yang dah lama saya tak masuk kan. Saya masuk-masuk. Tengok banyak buah dia. Tu ada buah tu. Besok tu mungkin saya boleh ambil. Ni pokok-pokok durian saya. Tengok tuan-tuan ni pokok ni. Pokok ni sebenarnya dahan. Ni batang dia ni yang utama ni asal. Ni batang utama dia. Ni sebenarnya dahan. Saya tarik dia, saya ikat. Dahan ni saya paut dia. Sebab ni sebenarnya dahan ni. Okey, jadi dahan dia pun dah membesar dah. Jadi sekarang ni walaupun dahan dah agak cantik lah. Walaupun serangga kuat tu ni. Hujan kan. Nantilah. Kalau sempat saya akan tengok cuaca. Saya boleh meracun. Sebab konten yang saya buat meracun tu lebih kurang seminggu daripada tarikh yang saya rakam ni. Seminggu lah. Sebab hari ni hari Ahad. Saya buat hari tu hari Sabtu yang saya meracun serangga tu. Jadi seminggu dah. Tapi selepas saya racun tu kena hujan sebenarnya. Tu yang mungkin kurang dia punya keberkesanan dia. Okey tuan-tuan. Kenapa ni? Kesan topi. Topi ni keras ni. Okey tuan-tuan. Tu antara perkongsian saya dalam kebun saya ni. Seperti yang saya beritahu kepada tuan-tuan. Apa yang saya tunjukkan pada tuan-tuan. Sebelum ni pokok saya, kalau tuan-tuan ada yang komen, ya Allah, memang tak boleh pulih lah. Memang teruk dengan dahannya yang batang sebelahnya kulit tak ada. Ada yang dahan dah tak ada. Lepas tu kuning, kulat. Memang pokok tu memang kebiasaannya yang tanya tu kan. Pokok macam tu memang susah nak pulih. Sebab apa dia kuning sampai batang dia jadi hitam, stres, tak ada bucuk dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah pokok-pokok saya seperti yang saya tunjukkan tadi memang berpucuk. Dan juga kembali menghijau. Nampak ni dia dah hijau balik. Dah merimbun balik. Jadi tuan-tuan, apa yang saya bubuh saya dah letak juga dalam video saya ni.
dalam channel saya ni, saya dah tunjuk satu persatu. Kali pertama saya dah bubuh baja kopi, lepas tu saya sembuh folia dan juga racun serangga 2 kali. Lepas tu last saya bubuh pembajaan saya 3 minggu ke 4 minggu lebih kurang macam tu lah, 4 minggu lah lebih kurang. Si bubuh pembajaan baja apa tu, soya fish. Seperti yang saya tunjukkan pada tuan-tuan, boleh subscribe ataupun cuba tengok saya punya video-video yang telah saya keluarkan. Lain macam pula, macam parut dah pula. Ni kesan saya pakai topi tu keras. Okey, jadi tuan-tuan, itu harap perkongsian saya ni mungkin tuan-tuan boleh nilai sendiri apa yang saya letak tersebut berkesan ataupun tidak. Okey, jangan lupa untuk subscribe dan juga teruskan menyokong channel di kebun anda. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.